Tahukah anda bahawa Bank Pusat di Malaysia ialah Bank Negara Malaysia yang ditubuhkan pada 24 Januari 1959 di bawah Ordinan Bank Negara Malaysia 1958, OBNM. Ordinan Bank Negara Malaysia telah dikemaskini pada tahun 1994 dan kini dikenali sebagai Akta Bank Negara Malaysia 1958, Akta BNM. Bank Negara diketuai oleh seorang Gubernur. Tan Sri W.H. Wilcock, Januari 1959 hingga Julai 1962. Tun Ismail bin Muhammad Ali, Julai 1962 hingga Julai 1980. Tan Sri Abdul Aziz bin Taha, Julai 1980 hingga Jun 1985. Tan Sri Datuk Jaafar bin Hussein, Jun 1985 hingga Mei 1994. Tan Sri Datuk Ahmad bin Muhammad Don, Mei 1994 hingga Ogos 1998. Tan Sri Datuk Sri Ali Abdul Hassan bin Sulaiman, September 1998 hingga April 2000. Tan Sri Datuk Dr. Zeti Akhtar binti Ungku Aziz, Mei 2000 hingga kini. Ibu pejabatnya terletak di Kuala Lumpur. Ia dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia. Bank Pusat ditubuhkan bertujuan untuk melaksanakan segala dasar keuangan negara bagi menjamin perkembangan ekonomi agar lebih stabil. Fungsi Bank Pusat. Fungsi-fungsi Bank Pusat. Pernahkah anda pergi ke Bank Pusat atas urusan menyimpan atau mengeluarkan wang? Tentu tidak pernah, kan? Ini adalah kerana fungsi Bank Pusat tidak sama seperti fungsi bank perdagangan yang menerima deposit daripada orang ramai. Mari kita mengenal pasti apakah dia fungsi Bank Pusat. Fungsi-fungsi Bank Negara Malaysia ialah mengeluarkan mata wang negara, mengawal kestabilan nilai mata wang, menjadi jurubank kepada kerajaan, menjadi jurubank kepada bank perdagangan. Klik pada setiap fungsi untuk penjelasan. Bank Pusat sebagai pengeluar mata wang. Cuba anda lihat kepada setiap wang kertas ataupun duit shilling. Tentu anda akan dapati ada tertulis perkataan Bank Negara Malaysia. Ini menunjukkan bahawa Bank Negara Malaysia satu-satunya bank yang diberi kuasa untuk mencetak dan mengeluarkan wang kertas dan duit shilling di Malaysia. Ia diperuntukkan di bawah Ordinan Bank Negara Malaysia 1958. Bank negara harus mengawal jumlah penawaran wang dalam pasaran bagi memastikan bekalan mencukupi serta mengelakkan tekanan inflasi. Bank Pusat mengawal kestabilan nilai mata wang. Seperti yang telah anda ketahui bahawa Bank Negara merupakan satu-satunya kuasa tunggal mengeluarkan mata wang di Malaysia. Maka, ia juga turut bertanggungjawab untuk mengawal kestabilan nilainya. Ini untuk memastikan mata wang negara mempunyai nilai dan mendapat keyakinan daripada orang ramai. Ketidakstabilan nilai mata wang akan menjejaskan kuasa beli dan orang ramai akan hilang kepercayaan terhadap mata wang negara. Bagi mengekalkan kestabilannya, mata wang Malaysia disandarkan kepada rezab antarabangsa yang terdiri daripada mata wang asing dan emas sekurang-kurangnya sebanyak 80.59%. Selain itu, Bank Pusat turut campur tangan dalam pasaran pertukaran asing dan memberi sokongan kepada ringgit Malaysia bagi memastikan ianya terus stabil dan berada pada satu paras yang diingini oleh kerajaan. Bank Pusat turut bertindak mengawal inflasi bagi memastikan nilai mata wang terus stabil dengan menggunakan alat-alat keuangan yang akan dibincangkan dalam tajuk yang akan datang.
Bank Pusat sebagai juru bank kepada kerajaan. Sebagai juru bank kepada kerajaan, Bank Pusat menyediakan perkhidmatan perbankan kepada kerajaan pusat, kerajaan negeri dan badan berkanun. Bank Pusat berfungsi sebagai juru bank kepada kerajaan melalui 5 cara, iaitu mentadbir akaun kerajaan, mengurus hutang negara, memberi pendahuluan sementara, mengurus perniagaan pertukaran asing, memberi nasihat pelaburan. Bank Pusat sebagai juru bank kepada bank perdagangan. Selain bertindak sebagai juru bank kepada kerajaan, Bank Pusat turut memainkan peranan sebagai juru bank kepada bank perdagangan bagi menjamin kestabilan keuangan negara. Apakah fungsi Bank Pusat sebagai juru bank kepada bank perdagangan? Bank Pusat mengawal nisbah rizab berkanun dan nisbah nizab tunai dalam bank perdagangan. Bank Pusat juga menyelaraskan hutang antara bank perdagangan. Bank Pusat menjadi sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan.